Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya kasihi dan saya hormati dan juga yang dicintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton yang saya muliakan? Semoga anda di sana senantiasa dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan, dan juga senantiasa dilindungi daripada segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anda lagi masih bersama saya di dalam kuliah online, di dalam kita mempelajari asas fardu ain. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita pada hari ini telah memasuki Ramadan yang ke-12. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Okey. Jadi saya harap agar kita dapat agar para penonton dapat menjalani ibadah puasa anda bersama keluarga anda, okey, dengan baik insya-Allah. Jadi kita teruskan pelajaran kita. Pada sesi yang lepas kita telah menyentuh sedikit tentang zakat. Kenapa kita keluarkan zakat? Apakah tujuan di sebalik kita keluarkan harta kita untuk membayar zakat? Okey. Kita bukan mengeluarkan harta kita semata-mata kita hendak menolong fakir miskin, akan tetapi ada hikmah di sebalik kenapa kita keluarkan. Okey, kita hendak mensucikan diri kita, kita hendak membersihkan harta kita daripada segala kekotoran, dan juga kita dapat menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan berbincang tentang rukun Islam yang ketiga, zakat juga. Okey. Tetapi pada hari ini kita akan sentuh tentang apakah tanggungjawab bagi mereka yang memberi zakat dan juga penerima zakat, dan juga bagi mereka yang menguruskan hal ehwal zakat ini. Okey. Jadi apakah tanggungjawab bagi mereka yang memberi zakat mereka, mengeluarkan zakat mereka? Okey. Zakat di sini mesti dibayar apabila cukup tempohnya, cukup haulnya. Okey, apabila kita dah sampai masanya untuk kita keluarkan zakat harta, maka kita harus mengeluarkan harta kita untuk membayar zakat. Okey, di sini zakat terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama, saya yakin para penonton tahu kita harus mengeluarkan zakat fitrah, yakni pada bulan Ramadan. Kita sedang berada pada bulan Ramadan, oleh itu kita harus membayar zakat fitrah kita. Okey, kita harus membayarnya pada setiap Ramadan. Bahagian yang kedua pula ialah zakat harta. Okey, kita harus membayarnya setelah tempoh setahun, yakni haulnya. Okey, berdasarkan kalender Islam. Apabila hartanya telah mencukupi nisab yang telah ditetapkan. Okey, jumlah minimum yang kita harus membayar pada tempoh satu tahun itu, tempoh kalau kita dah sampai haulnya, dan nisab kita, harta kita tidak kurang daripada nisab itu, maka kita wajib untuk membayar zakat harta kita. Kita harus mengambil kadar minimum yang kita ada di dalam bank kita, asalkan duit itu tidak kurang daripada nisab. Okey, nisab yang ditentukan. Pada bulan ini nisabnya saya rasa 5,000 gitu. Jadi kalau harta kita tidak mengurangi harta kadar nisab itu, maka kita wajib membayar zakat kita.
Okey, jadi apakah tanggungjawab bagi mereka yang menguruskan tentang zakat ini? Okey, bagi mereka yang mengumpul dan mengagihkan zakat, mereka sedang menunaikan, okey, sedang mengikuti ataupun sedang menjalani apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang tengah, okey, di mana mereka menerima zakat dan juga mereka juga yang mengagihkan zakat itu kepada mereka yang memerlukan, yakni kepada mereka ke-88 asnaf. Dan juga mereka memastikan mereka yang memohon bantuan zakat ini bagi mereka yang betul-betul layak untuk menerima bantuan ini. Okay. Dan mereka juga memastikan agar penerima zakat dapat bantuan mereka dengan sepenuhnya, dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi mereka ni sebagai pengurus zakat ni sebagai orang tengah di dalam mengagihkan zakat yang dibahagikan oleh pemberi zakat ini bagi orang-orang yang kaya. Jadi untuk tanggungjawab bagi penerima zakat pula, okay, mereka dari perspektif seorang penerima zakat ini, janganlah kita lihat hanya sebagai haknya. Okay, kita jangan lihat ini sebagai hak yang mereka harus dapat. Akan tetapi, ini sebagai satu amanah dan tanggungjawabnya menggunakan wang yang mereka dapat dengan menggunakannya dengan bijak dan beretika. Okay, gunakannya dengan membelikan barang-barang keperluan untuk rumah mereka, okay, untuk keluarga mereka. Jangan mereka salah gunakan harta itu, salah gunakan duit zakat itu. Okay? Dan mereka harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup mereka. Okay? Kita apabila kita menerima bantuan ini, kita bersyukur dan pada masa yang sama kita harus memperbaiki diri kita. Kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang akan membuatkan diri kita lebih baik. Okay, kita improve diri kita, upgrade diri kita untuk menjadi seorang insan yang baik, insya-Allah. Okay. Jadi di sini syarat-syarat zakat. Okay, apakah yang kita harus tahu tentang syarat-syarat zakat ini? Okay, sama ada syarat zakat fitrah ataupun zakat harta. Okay, bagi zakat harta, yang kita harus mengetahui jumlah minimum. Okay, jumlah minimum daripada nisab itu. Yang kedua, tempoh 1 tahun, haul. Ini dua perkara yang penting. Okay, satunya haul, tempohnya setahun. Mengikut kalender Islam, 355 hari. Okay, dan kita harus mengetahui juga kadar nisabnya. Okay, dan kita keluarkan kadar minimum daripada duit bank kita yang terendah selama tempoh setahun itu. Okay, dan hartanya harus kita mengetahui. Kita tak boleh gunakan harta yang kita tak tahu. Okay. Dan yang terakhir, mempunyai kuasa penuh atas hartanya. Dia ialah yang memiliki harta itu selepas dah tahu tentang kadar minimum daripada tempoh setahun itu. Okay, di mana tak kurang daripada nisabnya. Kita ambil kadar minimum itu, lalu kita mendarabkan 2.5%. Dan daripada hasil itu, kita haruslah bayar zakat harta kita. Manakala untuk zakat fitrah pula, okay, jika ia masih hidup semasa matahari mula terbenam pada hari raya Aidilfitri, jadi oleh itu ia harus lunaskan zakat fitrahnya. Okay, selewat-lewatnya sebelum solat hari raya Aidilfitri. Okay, bagi mereka yang lambat ataupun bagi mereka yang lupa untuk menunaikan zakat fitrah, boleh menunaikannya sebelum solat Aidilfitri. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang tanggungjawab bagi mereka yang memberi zakat ataupun menguruskan hal ehwal zakat, dan juga bagi penerima zakat. Okay, agar kita sama-sama dapat membina masyarakat yang utuh dan yang kuat. Okay,
untuk kita sama-sama maju ke hadapan dan kita dapat membina masyarakat yang satu dan kuat, insya-Allah. Jadi kita akan teruskan pelajaran kita pada sesi yang akan datang, di mana kita akan sedikit lagi sentuh tentang bab zakat ini, dan insya-Allah kita akan sentuh juga tentang rukun Islam yang keempat. Jadi nantikanlah sesi bersama saya. Yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.